Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Keputusan kerajaan Turki untuk membenarkan semula ataupun menjadikan semula Masjid Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia yang terkenal di Istanbul itu untuk beroperasi sebagai masjid. Satu keputusan yang besar dilakukan oleh mahkamah tempatan di Istanbul dan juga di Turki yang rata-ratanya ada sokongan terutamanya di kalangan umat Islam di negara Turki, tetapi ada juga penentangan kerana ini satu keputusan yang agak kontroversi melihat sejarah ataupun latar belakang Hagia Sophia. Ia terutamanya dibantah oleh persatuan ataupun gabungan gereja-gereja sedunia dan juga pihak UNESCO kerana Hagia Sophia sudah pun diiktiraf sebahagian daripada tapak warisan dunia beberapa dekad lagi. Jadi semua ini penting untuk kita lihat bagaimana sebuah negara yang besar yang menjadi perhatian dunia iaitu kuasa Turki membuat langkah yang begitu berani terutamanya Presiden Erdogan. Adakah beliau ingin mengembalikan sokongan yang agak sedikit terhakis selepas pelarian umum yang dilalui oleh parti AK Parti di mana prestasi mereka agak menurun berbanding pilihan raya ataupun referendum sebelum ini. Jadi kita akan melihat bagaimana Hagia Sophia kembali semula sebagai sebuah masjid selepas lebih daripada 86 tahun yang terakhir sejak dijadikan sebagai sebuah muzium oleh pemerintahan Kamal Atatürk pada 1934. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Madya Dr. Iqbal Abdul Wahab, Profesor di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws ataupun kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa. Jadi Dr. Iqbal, satu keputusan yang besar, betul, yang berani diambil oleh pihak kerajaan Turki. Ramai mungkin beranggapan ini keputusan presiden, tetapi apa sebenarnya? Datang daripada mana keputusan untuk membenarkan semula Hagia Sophia berfungsi sebagai masjid selepas 86 tahun? Terima kasih banyak Tuan Haji Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul, ini banyak yang menyangkakan bahawa ini keputusan daripada Presiden dan Kabinet Turki. Sebenarnya tidak. Apa yang berlaku ialah Presiden Erdogan ini dia membawa isu ini ke mahkamah. Memohon supaya mahkamah memutuskan boleh ataupun tidak berkenaan dengan isu Hagia Sophia. Dan yang memutuskan ini ialah Council of States. Council of States ini merupakan mahkamah tertinggi dari segi hal ehwal administratif di dalam negara Turki. Jadi Council of State ini sebenarnya yang telah membuatkan keputusan bahawa dia tak mengatakan bahawa Hagia Sophia ini boleh dijadikan masjid. Tidak. Bukan itu isu dia. Isu dia ialah sekarang ini sah ataupun tidak Hagia Sophia itu pada tahun 1934 dijadikan museum. Jadi itu. Jadi dia membuat keputusan sekarang ini bahawa dengan jelas, dengan muktamad dan konklusif bahawa keputusan 1934 dekri kerajaan kabinet pada waktu itu Republik Turki Sekular itu satu keputusan yang salah, yang batal, yang tidak betul. Kerana apa? Kerana hak milik Hagia Sophia itu adalah hak milik Sultan Mehmed Fatih. Kerana dia telah membeli Hagia Sophia itu dan dia telah mewakafkan Hagia Sophia itu kepada umat Islam di Turki. Jadi itu isu yang sebenarnya. Maka daripada keputusan itu sekarang ini jelas Erdogan mengisytiharkan bahawa kalau begitu pada 24 hari bulan Julai yang mendatang ini kita akan mula sembahyang Jumaat di Hagia Sophia dan Hagia Sophia akan mula beroperasi sebagai tempat ibadat orang Muslim seperti sebelumnya. Okey, tetapi ia tidak semudah itu keputusan yang diambil oleh pihak berkuasa undang-undang Turki. Betul. Kalau kita imbas sedikit, struktur binaan yang hebat ini antara tapak warisan dunia yang diiktiraf UNESCO malah menjadi warisan seni bina teragung abad ini sejak 1500 tahun. Apa sebenarnya yang boleh kita ceritakan ataupun kita anggap kehebatan Hagia Sophia, Dr. Iqbal? Betul. Kalau kita tengok apa ni human civilization ini ataupun ketamadunan manusia ini, tiap-tiap ketamadunan baru ini dia akan datang sekali dengan struktur bangunan yang menjadi kemegahan. Ikonik kemegahan yang kemudiannya supaya nanti generasi yang mendatang dapat melihat bahawa memang wujud. Jadi pendekkan cerita begitulah, ini Byzantine Timur dia katakan ini. Mereka ini 1500 tahun dulu Justinian kalau tak salah telah mengarahkan supaya membina satu bangunan besar yang dijadikan sebagai
church ataupun monasteri untuk tentunya warga Kristian ataupun Ortodoks pada waktu itu. Jadi atas dasar itu biasa dan lumrah. Di mana-mana pun sebagai simbol kemegahan kerajaan Rom Timur pada waktu itu, Hagia Sophia. Dan kalau kita tengok tempat terletaknya Hagia Sophia itu pun atas bukit, puncak bukit. Jadi daripada jauh kita dah nampak begitu megah sekali bangunan itu dengan struktur pembinaan yang indah, sebagai melambangkan kemegahan kerajaan Rom Timur pada waktu itu. Lebih kurang macam tu. Tetapi ia juga menjadi satu kemegahan yang diteruskan apabila Sultan Ahmad membuka Konstantinopel ataupun Istanbul semula. Betul, Tuan Haji. Apabila Sultan Muhammad Fatih 1453, apabila dia ambil Konstantinopel, ini sebagai melambangkan begitu maknanya berbudi, begitu menghargai. Dia tidak meruntuhkan walhal itu kan musuh dia. Constantine XI kalau tak salah saya. Dia telah kalahkan, tetapi segala khususnya tempat peribadatan masyarakat Kristian pada waktu itu dia tidak roboh, dan dia tak paksa orang masuk Islam juga. Dia boleh aja kalau dia nak, pasal waktu itu dah super power. Tapi malah dia memperbaiki lagi, memperbaiki dan menjaga struktur dan segalanya. Dia membelanjakan banyak uang sebenarnya untuk memperelokkan dan mempercantikkan lagi dan menambah lagi menara-menara dan sebagainya. Jadi kalau dia jadikan sebagai masjid, itu lumrah saja, sebab waktu itu kira Muhammad Fatih ini sebagai sultan satu kerajaan Islam Ottoman. Jadi saya rasa dia tidak sama sekali mengkhianati bangunan itu ataupun cuba untuk merubah struktur bangunan itu. Tetap ada di situ, tetap berjalan macam biasa. Cuma fungsi, kalau dulu gereja, sekarang jadi masjid. Itu lumrah, itu biasa. Tetapi ketika zaman Ottoman ataupun Osmania juga, Dr. Iqbal boleh bagi sedikit pencerahan penambahbaikan yang pemeliharaan yang begitu signifikan berbanding seni bina asal ataupun reka bentuk asal ketika Rom Timur yang dibina pada 1,500 tahun. Betul, pasal bangunan ni 1,500 tahun. Bayangkanlah usianya. Jadi usianya begitu. Macam lama. Mana kuat pun pasti akan sedikit sebanyak rosak dan sebagainya. Akan rosak. Jadi dalam keadaan biasa, sama ada kita boleh tinggalkan bangunan tu dan dia runtuh sendiri. Kerana kos begitu tinggi kalau untuk dipelihara ataupun dibaik pulih. Ini bukan main-main, ini merupakan satu struktur bangunan yang besar. Jadi dia boleh tinggalkan aja kalau, dan dia bina masjid baru. Dia dah bina masjid baru, banyak masjid di Istanbul bersebelahan. Masjid biru yang kita panggil sekarang tu. Tapi dia tidak melakukan yang demikian, maknanya tetap dijaga dan banyak wang waktu itu telah dibelanjakan untuk memperbaiki, renovasi. Kita tengok mozaik dan juga marble dan sebagainya. Minaret dibina ketika Osmania. Dan juga ikon gereja lama Ortodoks ini, gambar-gambar Mary mungkinlah dan masih ada lagi di atas. Masih ada di atas dan dia tidak ubah. Dia tidak ubah, masih lagi kekal, yang membuktikan bahawa kita tidak mahu maknanya cuba untuk menipu sejarah. Kita tidak mahu menipu sejarah bahawa ia kekal. Walaupun pada waktu itu kita sudah kontrol, kita sudah dapat menakluki Konstantinopel, satu maknanya ibu negeri Byzantine Timur. Tapi kita tidak musnahkan peradaban, kita tidak cuba musnahkan bangunan-bangunan yang dibina oleh Byzantine pada waktu itu. Untuk kita lihat kemegahan Hagia Sophia sebagai sebuah muzium sejak 86 tahun lalu apabila diminta ataupun ditukar statusnya oleh kerajaan Turki sekular ketika itu, lebih daripada 4 juta saban tahun yang mengunjungi Hagia Sophia, kerana ini muzium yang begitu hebat, antara yang terbaik di dunia, dengan kehebatan seni bina, ada elemen Kristian Ortodoks Islam, dan juga bagaimana kehebatan keharmonian agama dipelihara di kota besar Istanbul dengan refleksi Hagia Sophia. Tetapi usaha untuk mengembalikan Hagia Sophia sebagai fungsi sebuah masjid, ia bukan tiba-tiba datang dengan keputusan pihak berkuasa undang-undang Turki pada minggu ini, tetapi sudah pun dimulakan sejak beberapa tahun lalu. Cuba ceritakan sedikit, kenapa Presiden Erdogan dan juga pentadbiran Turki hari ini beri ya untuk mengembalikan status Hagia Sophia fungsi sebagai sebuah masjid? Apa elemen sebenarnya yang cuba kita faham? Dia sebenarnya cerita tentang ataupun
usaha untuk mengembalikan Hagia Sophia ini sebagai masjid bukan sekarang, memang daripada dulu. Segmen konservatif yang di dalam negara Turki ini memang daripada dulu cuba, tapi bukan tidak berjaya, tapi maknanya tidak pernah dianggap serius. Karena pada waktu itu kerajaannya memang tidak mempunyai tidak mempunyai minat, karena itu dia rasakan tidak penting. Yang kedua, kita tahu Turki ini negara sekular, dan sekularisme di Turki ini adalah sekularisme yang sangat tidak bersahabat dengan golongan Islam. Jadi ini dikira sebagai suatu simbol konfrontasi secara head on di antara golongan Islam dan juga golongan sekular, yang mana kalau sekiranya siapa juga yang berani mengangkat isu ini, maknanya pada waktu yang sama dia bawa sekali isu konfrontasi antara keduanya, yang mana ini akan mendatangkan huru-hara. Ini akan mendatangkan perasaan tidak senang dan sebagainya. Jadi sebab itu proses ini tidak mudah. Jadi sekarang Erdogan, kalau nak kata beria-ia, tidak juga, tapi maknanya dia lebih serius. Dia mengambil, kerana apa? Kerana dia merasakan bahawa dia telah berada pada satu persimpangan yang mana sudah sampai waktunya. Cukup kekuatan, cukup kemahuan, cukup support, cukup maknanya sokongan daripada masyarakat, maka dia memilih jalan mengikut undang-undang yang ada di Turki. Dia boleh aja kalau dia nak isytiharkan benda ni. Tapi nanti orang akan tuduh dia sebagai diktator. Jadi dia serahkan kepada mahkamah, suruh mahkamah Council of State tadi itu membuat keputusan. Dan kita pun dapat keputusannya seperti yang kita sama-sama telah maklum. Lagi satu, strategi Erdogan ni juga sebelum dia maknanya secara serius membincangkan tentang mengembalikan Hagia Sophia ini kepada masjid, dia telah melakukan tugasnya sebagai seorang ketua negara dengan, saya boleh katakan, sangat baik. Pertama sekali, dia mewarisi 2002 Turki yang sangat tidak stabil dari segi ekonomi, hutang yang terlalu banyak. Kemudiannya dari segi infrastruktur negara juga tidak berada dalam keadaan yang baik. Begitu juga maknanya di sini hal ehwal kesehatan, transportasi dan juga kebersihan, pendidikan, perumahan dan sebagainya tidak jelas. Maka dia selesaikan satu persatu. Dia selesaikan satu persatu sehingga sampai kepada satu tahap hutang negara Turki, hutang luar negara Turki itu dapat dilangsaikan. 2013 kalau tak salah saya. Jadi rakyat semakin lama semakin confident. Jadi bukan sahaja rakyat daripada golongan konservatif yang memang menjadi grassroots penyokong kepada orientasi Islami ini, tapi rakyat yang liberal, yang maknanya yang tidak begitu jelas dari segi ideologi, yang tidak berapa kisah sangat Islam tak Islam, tapi oleh kerana mereka mendapatkan sesuatu yang baik daripada pemerintah, akhirnya mereka menaruh harapan ataupun mereka menaruh kepercayaan, dan confident itu sudah ada. Jadi apabila sudah sampai kepada tahap yang begitu, di situ baru Erdogan mula cuba untuk menimbulkan isu ini dengan cara yang lebih serius. Adakah ini tidak terlalu sensitif bagi Turki dan juga dunia? Oh, tentu sensitif. Sensitif dari segi apa? Kita tengok respon daripada dunia antarabangsa. Kita dah tengok respon daripada USA, daripada EC, daripada Persatuan Gereja-Gereja Dunia, daripada jiran sebelah selatan Greece, daripada Rusia dan sebagainya, memang maklum. Dan saya rasa mereka pun sudah sedia dan mereka sudah tahu. Tapi seperti biasa, Erdogan dan juga rakyat Turki ini dengan jelas mengatakan Hagia Sophia ini sekarang berada di Istanbul. Ya. Ini milik kita yang jaga. Isu dalaman Turki. Jadi isu dalaman Turki, kamu boleh komen, tapi kami yang uruskan benda ni sekarang. Kamu kena terima hakikat bahawa ini sudah jadi milik kita daripada 1453 lagi. Ya, jadi itu sudah jadi satu isu dalaman. Kita pun tak nak ganggu masjid-masjid Ottoman di Greece ataupun di Eropah yang sudah dijadikan museum dan sebagainya. Begitu juga kita tidak mahu kamu ganggu keputusan kami terhadap apa yang ada di dalam negara kami. Jadi begitu. Adakah ini keputusan politik Erdogan dan juga melihat prestasi Erdogan semakin sedikit merudum, begitulah. dan parti beliau kalah di kebanyakan bandar-bandar besar termasuk di Istanbul dalam raya umum sebelum ini. Itu pilihan raya perbandaran. Ya. Mereka menghadapi sedikit setback. Sebenarnya banyak dan Istanbul ini kalau dahulunya kubu kuat. Ya, kubu kuat. Erdogan kan dia daripada mayor. Ya, dia mayor Istanbul. Jadi itu memang satu tamparan hebat.
Jadi dan parti pun kita tengok pemimpin-pemimpin awal sudah keluar. Sudah banyak keluar dan membuat parti sendiri. Jadi mungkin dari satu segi memang ada yang berkomentar mengatakan bahawa memang Erdogan dengan keputusan yang sebegini mula mendapat confidence semula daripada golongan konservatif yang sekarang ini sudah mula meragui dengan kepimpinan beliau. Jadi mungkin ada dan penentangan juga hebat. Penentangannya datang daripada seperti yang kita pun dapat sangkakan dan kita jangkakan daripada segmen sekular. Kita tengok, tapi mereka pun sangat berhati-hati Tuan Haji. Mereka tidak mahu maknanya melanggar ataupun kritik dengan keras pasal mereka tahu isu Hagia Sophia dikembalikan, ini isu paling sensitif. Jadi kalau Tuan Haji saya izinkan saya, kejayaan besar Erdogan sebagai pemimpin di Turki ini ialah apa kontribusi paling besar. Ini saya punya pribadi. Dia telah berjaya membawa politik Turki itu kepada suatu tahap yang mana kalau dulu pertentangan antara sekular hardcore dengan golongan Islam. Itu pada awal-awal beliau menjadi pemimpin. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi. Golongan sekular yang nak menentang Erdogan pun harus terima hakikat bahawa dia tidak boleh pakai topeng sekular garis keras lagi. Dia terpaksa mencari orang-orang yang mempunyai ada nilai-nilai Islam, yang boleh baca Fatihah, yang boleh baca Quran, yang salat untuk mendapat sokongan. Jadi bagi saya itu satu kontribusi paling besar Erdogan yang tidak pernah terfikir oleh masyarakat Islam suatu ketika dulu. Kerana penentangan daripada golongan sekular ini luar biasa, kita pun tahu. Cerita dia dah panjang. Cuma sekarang ini kita tengok Imamoglu umpamanya. Calon mayor di Istanbul. Dia pun pergi masjid, dia pun cuba menunjukkan dia boleh baca Yasin lagi. Dan kemudiannya dia cuba appeal daripada golongan konservatif bahawa dia pun sebenarnya sebahagian. Padahal dia daripada parti CHP, Cumhuriyet Hak Parti, Republikan ni, kalau dulu keras mustahil. Bagi Assalamualaikum pun bagi mereka tak ini boleh. Suatu benda yang sangat anti-sekular. Tapi kepada satu tahap yang mana mereka menerima hakikat bahawa untuk berhadapan dengan Erdogan dan Akpati, kita terpaksa akur bahawa kita cari orang yang ada orientasi Islam. Walaupun sedikit, tapi harus, maknanya benda yang macam tu harus berlaku. Okey, kita lihat refleksi Hagia Sophia bukan hanya dari sudut fizikal monumen besar dunia yang terletak di Istanbul, tetapi juga Hagia Sophia sebahagian daripada sumbangan Muhammad Al-Fatih yang terbesar yang boleh kita nikmati sehingga hari ini, iaitu institusi wakaf. Dr. Iqbal, boleh tekankan sikit tentang itu? Oh, Masya Allah. Ini institusi wakaf di Turki ini, kalau kita tengok, sangat maknanya berfungsi dengan sangat efisien, berfungsi dengan sangat dan luar biasa. menjadi model terbaik dalam sistem Islam. Saya rasa, walaupun dia ini di dalam pemerintahan yang agak tidak pro-Islam, betul. Tapi dari segi perjalanan, proses, fungsi, nilai-nilai keislaman itu, dia ini merakyat. Maknanya ini berjalan walaupun secara sembunyi-sembunyi, tapi itulah merupakan teras kekuatan masyarakat Muslim konservatif di Turki, walaupun ditekan hebat ketika berada di dalam pemerintahan sekular yang garis keras, yang tidak bersahabat dengan mereka. Satu contohnya ini wakaf. Hagia Sophia sebagiannya. Hagia Sophia sebagiannya. Ini wakaf ini merupakan suatu harta yang berfungsi sangat positif untuk mengembalikan semula masyarakat Turki dan membantu mereka untuk kembali ataupun belajar nilai-nilai keislaman. Kalau kita tengok, kerana di Turki kita tak boleh Islamic University, kita boleh Islamic Bank. Kalau itu memang simbol-simbol semua tak boleh. Tapi dia ada wakaf. Sufa wakfi, wakaf ini, wakaf itu. Jadi wakaf-wakaf ini sebenarnya, isi dia itu mungkin tempat pengajian Risalah Nur, mungkin tempat belajar tentang hukum hakam dan sebagainya, dan itu berlaku secara tradisi daripada
satu kampung ke satu kampung, daripada satu bandar ke satu bandar. Itu merupakan kekuatan. Dan satu lagi, selain daripada wakaf di Turki ini, kita tahu masyarakat di ini dia ada satu semangat, dipanggil semangat services, khidmat, memberikan khidmat kepada masyarakat. Volunteerism ini sangat luar biasa. Jadi kita tanya, wakaf ini datang dalam bentuk dipanggil darsana, kalau di sini madrasah. Jadi kita tengok madrasah ini mana dapat dana, siapa yang uruskan, kenapa bersih sangat, kenapa macam hotel, kenapa boleh sambut tetamu, boleh kasih makan dan sebagainya. Rupanya semuanya itu wakaf. Semuanya itu kontribusi daripada tiap-tiap satu orang yang tinggal di dalam darsana ini. Mereka lah yang macam kontribusi. Dari segi kebersihan mereka yang jaga. Jadi kita tak payah bayar cleaner. Kita tak bayar tukang masak. Kita tak payah bayar pengurus dan sebagainya. Karena semua mereka yang uruskan sendiri dengan disiplin yang ketat tapi sangat efektif. Ini kekuatan masyarakat Islam Turki yang akhirnya berimpak sangat positif kepada Erdogan. Kebimbangan keputusan besar Mahkamah Agung Turki untuk menjadikan semula Hagia Sophia sebagai masjid adalah status yang selama ini dipegang sejak 86 tahun, iaitu sebagai sebuah muzium. Yeah. Dan muzium ini dilawati oleh semua orang, bukan orang Islam saja. Bukan Islam, mereka yang ada menganut ajaran Kristian Ortodoks, Kristian Katolik dan sebagainya. Kerana ada kaitan dengan Hagia Sophia. Jadi walaupun dikatakan Erdogan bahawa orang bukan Islam boleh terus melawati, tiada masalah, tetapi bila waktu solat akan ditutup sebentar dan umat Islam akan melakukan solat. Jadi apa maksud sensitiviti oleh kelompok-kelompok yang menentang dan juga cuba menggambarkan bahawa ini satu elemen konservatif yang dibawa oleh Erdogan? Sebenarnya imej yang cuba dikemukakan oleh Erdogan sekarang ini ialah jelas walaupun ia akan dikembalikan, maknanya fungsinya sebagai masjid, pada waktu yang sama status dia juga dulu sebagai sebuah gereja itu tidak dinafikan. Maknanya tidak tetap akan diluputkan. Tidak akan diluputkan. Bahkan kalau dulu kena bayar masuk sebagai Hagia Sophia ini beratur kita nak masuk kan. Museum, jadi kita kena bayar 60 lira ke, saya pun dah lupa. Jadi banyak kat situ. Tapi sekarang sudah tak boleh. Pasal apa? Pasal orang datang sembahyang 5 waktu berapa ratus lira nak bayar satu hari. Jadi maknanya itu semua sudah tidak ada lagi. Jadi maknanya apa tu sekarang ini sudah semakin terbuka. Dan sentiasa dikatakan Masjid Sultan Ahmad sebelah itu pun jadi tourist attraction center juga. Antara paling ramai juga. Yang datang bukan orang Islam aja, yang datang non-Islam. Jadi yang sekarang ini pun akan jadi sama juga. Maknanya mereka boleh keluar masuk, cuma mungkin waktu salat ada cara mereka nak menguruskan. Tapi maknanya tidak ada langsung sekatan yang akan diberikan kepada siapa. Itu sebagai suatu simbol itu sebagai satu manifestasi persahabatan yang ditunjukkan kepada Erdogan kepada dunia bahawa kamu jangan takut, ia akan tetap menjadi suatu heritage yang kami pelihara, dan sesiapa pun juga yang datang ke Turki kalau nak melawat, kamu boleh melawat, kamu melihat apa yang kamu patut lihat seperti mana ia menjadi muzium pada suatu ketika dulu. Ramai juga beranggapan apa nak dikisahkan Hagia Sophia sebagai sebuah masjid. Sedangkan di Turki, kalau di Istanbul yang populasinya berjuta-juta itu, mengata-kata selang 500 meter ataupun 1 kilometer kita akan jumpa masjid, musolla, tempat beribadat dan sebagainya. Kenapa sibuk nak usik Hagia Sophia? Ini antara naratif penentangan juga. Itu betul. Ini saya teringat saya perbincangkan dengan kawan di Turki pada awal-awal 2005-2006. Dia pernah kata, dia tunjuk saya Hagia Sophia. Dan kemudiannya dia katakan Hagia Sophia ini kita nak buat masjid. Tapi dia kata Ketua Turus Angkatan Tentera Turki pada waktu itu, Helmi Ozkok, dia mengatakan bahawa boleh kalau nak jadi masjid, tapi buktikan kepada saya tiap-tiap kali salat, semua masjid di Istanbul ini penuh. Baru dia jadi. Ini dulu 2006. Tapi ini merupakan komen Hagia Sophia. Kan ini bukan saja isu masjid tak penuh. Ini ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu, lebih dalam daripada itu. Ini merupakan suatu filosofi dan juga merupakan jati diri, harga diri masyarakat Turki. Sekarang dikembalikan kepada masjid, maknanya kami telah melakukan hak Hagia Sophia itu, mengembalikan hak Hagia Sophia itu yang telah ditinggalkan dan diwariskan oleh Sultan Mehmed Fatih, sekarang kita kembalikan semula. Dan keputusan menukar dia kepada museum itu sebenarnya yang salah.
Jadi itu sekarang ini yang jadi yang jadi perdebatan. Jadi sekarang ada orang yang mengatakan bahawa wow, sekarang ni kalau dulu Erdogan ni berlapik-lapik, sekarang nampaknya penentangan terhadap Ataturk itu sendiri sudah nampak lebih serius lagi. For the first time, untuk pertama kali, keputusan Kemal Atatürk ini dicabar hebat. Walaupun tidak disebut. Saya minta maaf kawan-kawan Turki, saya bukan nak melagi-lagikan. Tidak disebut, tapi pembacaan mereka begitulah. Hagia Sophia ini keputusan waktu zaman Atatürk menjadi presiden. Tapi sekarang tiba-tiba, pam, sudah diubah. Berani Erdogan buat macam ni. Okey. Begitu. Menarik perbincangan pencerahan yang begitu jelas. Dr. Iqbal Abdul Wahab, kuliah Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Semoga kita mendapat pencerahan walaupun kita bersetuju ataupun tidak bersetuju. Ramai di kalangan umat Islam di Malaysia ataupun rakyat Malaysia sudah pun melancong ke Hagia Sophia. Ini antara attraction, tempat utama atau wajib kalau kita ke Istanbul. Dan saya sendiri bukan sahaja melawat tetapi saya melakukan penggambaran di dalam Hagia Sophia kerana berpeluang sebagai wartawan. Dan ini antara ataupun perjalanan yang pasti tidak akan dilupakan. Dan peluang selepas ini kalau kita hadir ke Istanbul, kita boleh bersolat. Mungkin pengalaman baru untuk kita juga untuk datang ke Istanbul. Sekian saja agenda Wani. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.